ada dua kelompok manusia yang merosakkan umat. Yang pertama, alim yang berakhlak buruk. Yang kedua, jahil yang sibuk beribadah, tidak menuntut ilmu kepada Allah Ta'ala. Kedua-dua kelompok yang begini perlu diberi perhatian oleh kita untuk kita menjaga-jaga diri kita daripada terlibat dengan mereka. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa bagi masjid Sultan Salahuddin, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seorang penyair menyebut, seorang ulama mengatakan, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun lil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Apa kata alim ini? Fasadun kabirun alimun mutahattikun. Seorang alim yang berakhlak buruk adalah sebuah kehancuran yang besar. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Dan yang lebih besar keburukannya adalah seorang bodoh yang ahli dalam ibadah. Huma fitnatun lil alamina azimatun. Kedua-duanya ini adalah penyebab kepada kerosakan yang besar kepada umat manusia. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Khususnya kepada orang-orang yang menjadikan mereka berdua sebagai panutan, sebagai ikutan mereka. Jadi dalam syair ini menyebut ada dua kelompok manusia yang merosakkan umat. Yang pertama, alim yang berakhlak buruk. Yang kedua, jahil yang sibuk beribadah, tidak menuntut ilmu kepada Allah Ta'ala. Jadi ini disebutkan oleh Al-Imam Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ibn Al-Hadi rahimahullahu ta'ala, yang disebut oleh pengarang kitab Al-Hidayah Al-Imam Burhanuddin Al-Marghinani radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi semua syair ini walaupun pendek tapi maknanya cukup besar, menunjukkan kepada kita bahawa kedua-dua kelompok yang begini perlu diberi perhatian oleh kita untuk kita menjaga-jaga diri kita daripada terlibat dengan mereka. Baik, di antara dua kelompok ini, mana yang lebih bahaya, tuan-tuan? Yang lebih bahaya adalah orang jahil yang dijadikan sebagai panutan. Yang hanya kita hanya melihat dia ini berpakaian seperti seorang yang saleh, berpakaian seperti seorang yang baik. Jahil di sini bukan maksud saya pada akademiknya, tapi pada bagaimana dia belajar dalam ilmu agamanya dan bagaimana dia menuntut ilmu agama tersebut, dan dia tidak berguru, dia tidak ada pembimbing bagi dirinya dalam agama Allah Ta'ala, tiba-tiba terus berada dalam masyarakat dan kemudian merasakan dirinya termasuk di kalangan ahli ibadah. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang alim ini yang baik akhlaknya itu yang menjadi panutan kita. Alim yang baik, alim yang beramal dengan ilmunya, ini yang menjadi panutan kita. Karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu sangat berpesan kepada orang-orang alim agar mereka menjaga akhlak dan pribadi mereka. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ihfaz li syaybika min aibin yudannisuh. Jagalah masa tuamu daripada keburukan yang boleh mengotorkan apa ni? Boleh mengotorkan inna li syaybika. Kata saya, ihfaz li syaybika min aibin yudannisuh. Jaga dengan uban yang ada pada dirimu, jangan dikotorkan dengan sesuatu yang boleh menyebabkan kotornya umurmu tadi dengan dosa. Innal bayadha qalilul hamli liddaras. Karena sesungguhnya kain yang putih itu tidak mampu menahan kotoran. Itu orang yang berumur, orang yang berilmu, kalau tidak dijaga ilmunya tersebut dengan baik, maka akan terjelas nampak di depan mata orang keburukan orang tadi. Karena yang putih itu lebih jelas nampak keburukan dibandingkan dengan pakaian yang warna hitam. Maka karena itu Imam Syafi'i suruh kita jaga orang alim, orang yang menjadi panutan umat,
disuruh menjaga akhlak mereka, disuruh menjaga peribadi mereka. Karena kerosakan orang alim berat. Sebab tu kata Nabi SAW, ittaqu zallatal alim. Berjaga-jaga kamu dengan gelincirnya orang alim. Ittaqu zallatal alim. Di sini hadis ni makna dia apa tuan-tuan? Maknanya yang pertama, jaga-jaga diri kita jangan mengikuti mereka. Yang kedua, maknanya jaga-jaga lidah kita jangan mencela mereka dengan cepat. Karena kemungkinan alim itu yang tergelincir kakinya, kemungkinan dia akan kembali berada di jalan yang lurus disebabkan ilmunya. Kata-kata para ulama, ilmu itu adalah rahmat kepada pemiliknya. Ilmu itu akan menyelamatkan pemiliknya ilmu tersebut. Maka kerana itu ilmu tidak akan disia-siakan. Ilmu tidak akan mensia-siakan tuannya. Maka dia akan kembali semula. Moga-moga akan kembali semula. Kita yang jahil mencela alim, takut nanti kita akan terus tergelincir. Sebab tu kata ulama, kata Nabi, ittaqu zallatal alim. Yakni takwa kepada Allah, kita jaga jangan cela mereka. Dan kedua, kita jaga diri kita jangan mengikuti kalau kita lihat dengan secara jelas bahawa perkara yang dilakukan tadi bercanggah dengan syarak. Tetapi kalau perkara yang dilakukan oleh mereka kita tidak tahu apa pandangan yang sepatutnya dibuat, maka menahan diri daripada mencela mereka lebih baik. Berbeza pada zaman sekarang. Si alim tadi hanya berbeza pandangan dalam masalah, sebahagian masalah keduniaan dengannya, maka dia dicelanya orang alim tadi seakan-akan alim tadi tidak ada kedudukan langsung dalam umat. Maka jaga-jaga, jangan kita jadi sedemikian. Karena itu orang alim yang buruk akhlaknya, ini bahaya. Karena kemungkinan dilihat oleh si jahil, dianggap bahawa ini akhlak yang mulia, maka diikuti orang alim tersebut. Berapa ramai di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kerana mengikuti orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, tapi hakikatnya ilmu tadi menjauhkan dia daripada Allah taala. Hadirin semua kenal Musailimah Al-Kazzab. Betul kan? Kenal Musailimah Al-Kazzab. Salah kalau disebut Musailamah, salah. Bukan Musailamah, Musailimah. Siapa yang sebut Musailamah, maka dia lebih kazzab daripada Musailimah. Kata masyayikh, siapa yang sebut nama Musailimah dengan Musailamah, maka dia lebih penipu daripada Musailimah tersebut. Namanya Musailimah, bukan Musailamah. Ramai kita dengar orang baca Musailamah. Tak betul. Hak mengaku jadi Nabi itu, zaman Rasulullah, dia mengaku dia Rasul. Nak lawan dengan Rasulullah. Namanya bukan Musailamah, Musailimah. Musailimah Al-Kazzab. Siapa nama bapa beliau? Bapaknya nama Habib. Musailimah ibnu Habib Al-Kazzab. Kenapa digelar dia Al-Kazzab? Karena dia penipu besar. Dia mengaku menjadi Rasul. Tuan-tuan, ketika permulaan Musailimah mengaku menjadi Rasul, orang tidak ikut dia. Sangat. Bila yang orang mula-mula ikut dia? Setelah mana masuk seorang lelaki yang namanya Nahar Ar-Rajal. Nahar Ar-Rajal ini adalah asalnya sahabat Nabi SAW, kemudian murtad. Nahar Ar-Rajal ini sahabat, kemudian murtad, dan selepas murtad dia bergabung dengan Musailimah, menjadi pengikut Musailimah dan menjadi orang kanan Musailimah. Disebabkan Nahar inilah ramainya orang mengikuti Musailimah. Kenapa? Karena Nahar ada ilmu. Karena Nahar Ar-Rajal ini mempunyai pengetahuan yang luas, maka diikuti, orang ramai mengikuti dan orang bertambah yakin. Kata ini bekas sahabat Rasulullah, boleh tinggalkan Rasulullah dan mengikuti Musailimah. Maknanya ini Musailimah ni orang besar, maka diikuti dia. Tengok, fasadun kabirun alimun mutahattikun. Keburukan yang besar adalah ketika seorang alim yang buruk akhlaknya dan berperangai tidak elok. Macam Nahar ini, murtad, ikut Musailimah. Dia yang banyak cerita kepada Musailimah tentang apa-apa yang Nabi buat. Dan dia yang bagi cadangan untuk Musailimah lakukan apa-apa saja yang seperti ditiru pada Rasulullah SAW. Contohnya, Nahar menceritakan kepada Musailimah bahawa Rasulullah SAW ketika anak-anak kecil baru dilahirkan, anak-anak kecil ini dibawa kepada Nabi dan Nabi akan membelah mulut budak-budak tersebut. Maksudnya tahnik. Dia meletakkan kurma dalam mulut Nabi dan kemudian dimasukkan dalam mulut budak. Tahnik. Masalah tahnik ni sunnah Rasulullah SAW.
Maka kita pun buat macam tu, pergi jumpa dengan para salihin, para ulama, ditahnik anak kita. Jadi Nahar bila sebut macam tu kepada Musailimah, dia kata kamu kena buat macam tu juga. Sebab kamu pun Nabi. Nabi palsu kan? Kamu kena buat macam tu juga. Maka Musailimah pun buat juga. Dia pun panggil, siapa-siapa ada anak, mai. Anak-anak kecil, mai kat saya. Saya nak tahnik. Dia nak tiru Rasulullah. Siapa yang cerita ni? Yang cerita ni Nahar. Maka bila sampai kepada Musailimah, dia pun tahnik. Mana-mana budak yang ditahnik oleh beliau, oleh Musailimah, budak-budak ni ketika membesar, lidahnya pendek. Tak boleh sebut huruf ra. Semua jadi ha semua. Yang kedua, yang dia tidak sempat tahnik, dia sapu kepala. Budak-budak ni didoakan oleh Musailimah, dipegang kepalanya, disapu kepalanya. Budak-budak yang dipegang kepalanya oleh Musailimah, waktu ketika besar, rambut tidak tumbuh. Botak semua. Rambut tak tumbuh. Kenapa? Kerana yang pegang tu orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Orang yang dibenci oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seorang perempuan pernah datang ke bumi Madinah Al-Munawwarah bertemu dengan Rasulullah. Tujuan dia datang adalah untuk mengadu kepada Nabi bahawa kebunnya tidak berbuah. Laku kemarau, kebunnya tidak berbuah. Maka baginda Nabi SAW membaca, mengambil air dan Nabi meludah ke dalam air tersebut. Maka Nabi kata, balik ke kampung kamu, tuang air ini dalam telaga kamu. Maka dia pun balik, bawa air tadi, tuang dalam telaga dia. Berkat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, berbuah kebun perempuan ini setahun 2 kali. Orang lain setahun sekali, dia setahun 2 kali. Berkat air liur Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan, bila mana Musailimah dengar perkara tersebut, dia pun nak buat juga. Dia pergi ke kebun seorang ni, tengok air ada sikit, ataupun ada air dah. Kemudian dia pun nak buat, moga-moga berkat juga kebun tu jadi berbuah 2 kali. Dia pun ludah dalam air telaga tu, kering terus telaga tu. Saya ingat jadi 2 kali bertahun. 2 kali setahun berbuah. Tak, kering air telaga. Kering kerana apa? Kerana air liur Musailimah. Sayyidina Ali dalam satu peperangan, waktu bertemu dengan Nabi SAW mengatakan bahawa dalam peperangan ini yang akan pintu kota ini adalah orang yang mengasihi Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pun semua ingat kata kamilah orang tersebut. Rupanya Nabi tanya, mana Sayyidina Ali? Mana Ali? Maka para sahabat pada waktu tersebut mengatakan Sayyidina Ali kena sakit mata yang sangat berat, mata tidak boleh dibuka. Maka Nabi kata, panggil Ali datang ke sini. Dan bila Sayyidina Ali berada di depan Rasulullah ludah mata Sayyidina Ali dan lega pada ketika itu juga. Sembuh seketika itu juga. Dan setelah sembuh tadi, Sayyidina Ali mengatakan bahawa mataku tidak pernah lagi sakit setelah itu. Tak pernah sakit lagi. Dan antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Sayyidina Ali, matanya terang. Malamnya dilihat seperti siang. Ini kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Musailimah ketika dengar cerita ini, dia pun nak buat juga. Salah seorang tenteranya, matanya sakit. Maka dia pun bagi tahu macam Rasulullah bagi tahu. Mana kawan tu, mai sini. Maka diludah mata lelaki tersebut, buta terus. Ini dipanggil apa ni? Dipanggil ihanah. Ihanah maksudnya suatu penghinaan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dia lakukan dengan harapan yang bagus, tapi Allah Ta'ala beri yang sebaliknya. Itu pun masih ramai yang ikut dia. Itu pun masih ramai yang ikut dengan orang begini. Kenapa yang boleh orang ikut dia? Kerana dipimpin, kerana dikuatkan perjuangannya oleh seorang lelaki yang pernah dulu mengikuti Rasulullah SAW, kemudian ikut kepada Musailimah Al-Kazzab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini berat. Kalau kata orang yang begini berada dalam umat, kuasa umat Nabi SAW. Lebih berat lagi golongan jahil yang menjadi ahli ibadah. Lebih berat lagi golongan yang jahil menjadi ahli ibadah. Lebih berat dijadikan orang jahil ini sebagai panutan kita. Sebab itu orang jahil tidak boleh dijadikan sebagai ikutan dan panutan kita. Ada seorang lelaki yang mana dia ini seorang yang sangat jahil. Duduk dengan mak dia. Satu hari dia keluar ke hutan nak pergi cari barang. Sampai di tengah hutan jumpa seorang
ni cerita orang jahil ni tak? Cerita beratnya orang jahil, bahaya. Si jahil. Dan bahaya kalau duduk dengan orang jahil ni. Satu hari dia keluar ke hutan, jumpa seorang gadis berbaring dalam hutan. Dia pergi gerak, gadis ni tak bergerak. Maka dia pun kendong gadis ni bawa balik ke rumah. Dia angkat dukung, bawa balik rumah. Mak dia terkejut. Ni bawa balik siapa ni? Dia kata bawa balik anak gadis saya jumpa dalam hutan. Sampai di rumah dia letak di katil. Esoknya tak bangun-bangun lagi. Budak perempuan ni tak bangun-bangun lagi sampai ke esok. Lusa pun tak bangun-bangun lagi. Mak dia kata, ini dah mati dah ni. Bau pun dah berubah, busuk dah. Maka mak dia kata kepada dia, kamu tahu tak kamu bawa balik semalam tu mayat? Itu orang dah mati dah. Pergi buang di dalam sungai. Ni saya tak tahu ni agama apa dia ni, wallahualam. Sebab disuruh buang dalam sungai. Buang dalam sungai. Ini cerita orang dulu. Buang dalam sungai. Dia kata. Dia kata mana boleh buang, kesian dekat dia mak. Ini orang jahil. Takkan nak biar lagi mayat dalam rumah. Mak dia kata, ini dah mati. Mak tahu mana kata mati? Dia kata, kerana bau dia busuk. Kerana bau busuk ni tanda kepada mati. Oh macam tu rupanya. Maka dia pun ambil mayat ini dilempar dalam sungai. Satu malam, waktu tidur, mak dia terkentut. Mak dia terkentut. Bau busuk. Maka budak ni pun bangun, menangis. Mati dah mak aku, dia kata. Bau busuk. Mak dia kan kata dulu bau busuk tanda mati. Dia faham tu aja. Dia angkat mak dia, lemparlah sungai. Elok. Mati mak dia tadi kenapa? Kerana jahilnya si anak tadi. Jadi bahaya kawan dengan orang jahil ni. Ini cerita ni bukan cerita bohong, ini cerita betul. Berlaku dalam masyarakat pada zaman dahulu kerana jahilnya seseorang. Dan berapa ramai orang jahil yang disesatkan oleh syaitan disebabkan kejahilan dia. Dan kata Sayyidina Al-Imam Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, berapa ramai di kalangan para abid ahli ibadah yang jahil disesatkan oleh syaitan kerana kejahilan mereka. Tidak mengenal mereka di antara Allah dengan makhluknya. Peter, salah seorang daripada pengikut Nabi Allah Isa AS, disesatkan oleh syaitan ketika mana beribadah seorang diri, maka syaitan datang berupa dengan bentuk cahaya dan mengatakan kepada Peter bahawa aku Tuhanmu, aku halalkan yang diharamkan kepadamu, kamu boleh buat apa yang kamu suka kerana kamu sudah sampai kepada peringkatnya. Maka Peter bangun dengan gembira, terus masuk ke kedai arak, minum arak, berzina dan sebagainya, dan dia sesat kerana dia tidak kenal siapa yang menyebutkan kepada dia tadi. Suara yang sama, cahaya yang sama datang kepada Al-Imam Abdul Qadir Jailani ketika beliau bersuluk. Datang suara ini kata kepada Sayyidina Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Aku halalkan kepadamu melakukan apa sahaja yang kamu nak buat. Yang haram aku halalkan kepadamu. Pergilah, kamu telah sampai kepada peringkatnya. Terus Sayyidina Abdul Qadir Jailani bangun, dan Sayyidina Abdul Qadir Jailani kata apa? Nyah kau wahai syaitan. Kamu nak tipu aku, dia kata. Macam mana? Iblis pada waktu itu, syaitan pada waktu itu menangis. Kata kepada Sayyidina Abdul Qadir Jailani, macam mana kamu tahu kata aku ni syaitan? Kata Sayyidina Abdul Qadir Jailani, setelah mana kamu mengatakan bahawa kamu halalkan yang diharamkan kepadaku, maka waktu itu juga aku tahu kata kamu syaitan. Karena kalau dihalalkan yang diharamkan, maknanya akan berubah pada syariat. Takkan diubah syariat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan aku lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang diharamkan kepada Nabi dihalalkan kepada aku. Ini dalil Abdul Qadir Jailani alim, Rabbani. Maka dia mampu menyelamatkan dirinya daripada syaitan. Dan syaitan kata, wahai Abdul Qadir, lebih 1000 alim, lebih 1000 abid telah aku sesatkan dengan perkataan tersebut, dan kamu selamat daripada perkataan tadi. Karena apa? Karena ilmu. InsyaAllah. Karena ilmu kamu selamat. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan abaikan hidup kita untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan abaikan hidup kita untuk mencari alim bagi mendidik dan membimbing hidup kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena bahaya kalau kita tidak berteman dan bergabung dengan orang-orang yang soleh. Ini menyebabkan kita jauh daripada Allah dan lebih hampir kepada jalan-jalannya syaitan. Karena itu disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bergabung dengan orang-orang yang benar. Sadiqin di sini maknanya siapa dia? Salihin, aulia.
ulama. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kalaulah para fuqaha itu, para ulama itu bukan walinya Allah Taala, siapa lagi wali di dalam muka bumi ini kalau bukan mereka? Faham tak? Jadi ahli syariah, alim, ini yang sepatutnya jadikan panduan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dua orang lelaki berdebat di antara alim yang maksiat dengan jahil yang ibadah, mana lebih mulia? Seorang mengatakan bahawa jahil yang melakukan ibadah lebih mulia daripada alim yang melakukan maksiat. Maka kata mereka, seorang lagi kata ada alim yang melakukan maksiat lebih mulia daripada jahil yang melakukan ibadah. Baik, kalau itu kita tes. Maka mereka pergi ke satu rumah, tempat seorang abid sedang melakukan ibadah, dan mereka buat-buat berlakon jadi macam satu suara yang tersembunyi. Duduk di tempat sembunyi, sebut kepada seorang jahil yang sedang melakukan ibadah, kata kepada dia, Wahai fulan, bangunlah kamu. Pergilah, kamu telah sampai kepada peringkatnya. Lalu buatlah apa saja yang kamu nak buat. Kami halalkan kepada kamu benda yang diharamkan kepada kamu. Laki ini terus bangun. Alhamdulillah ya Allah, saya telah sampai ya Allah. Saya dah sampai dah. Inilah tujuan saya beribadah kepada kamu ya Allah. Akhirnya saya dah sampai juga peringkatnya. Maka dua orang ni kata, memang betul lah bodoh. No? Ingatkan cerdik, rupanya bodoh. Tak tahu nak beza mana betul mana tak betul. Kita pergi pula rumah seorang lagi yang alim pula tapi ahli maksiat. Alim ini sedang pegang botol arak. Duk minum arak, tapi yang alim tengah duk minum arak, duk mabuk. Depa pun main buat suara macam tadi. Wahai alim, bangunlah kamu. Pergilah buat apa saja kamu nak buat. Minumlah arak lagi, tak ada masalah. Kerana kami redai, wahai alim. Maka alim itu jerkah. Keluar syaitan, dia kata. Mai keluar ni. Tibai dengan kayu ni, dia tibai dengan botol arak ni, dia kata. Nah, ada pula. Allah tak akan suruh aku buat benda maksiat macam ni. Aku buat ni kerana aku nak ahli maksiat. Kerana aku ni mengikuti nafsuku. Allah tak akan suruh aku buat benda macam ni. Keluar kamu syaitan, dia kata. Aku nak tibai dengan botol arak ni. Maka terus lari dua orang ni. Dan dia berkata, betul. Alim itu lebih mulia. Walaupun dia melakukan maksiat, tapi dia tahu bahawa yang dia lakukan tu maksiat. Dan dia buat tu bukan kerana dia mengiktiraf maksiat tersebut, tapi kerana nafsunya. Maka dia buat. Sebab tu, tetap alim itu lebih mulia. Tetap alim itu lebih mulia. Kerana tu, ambillah peluang sungguh-sungguh untuk kita tuntut ilmu agama Allah Ta'ala. Tuan Masjid Sultan Salahuddin ni antara tempat yang saya tengok sangat banyak majlis ilmu. Daripada duhanya, subuhnya, duhanya, zuhurnya, maghribnya, pondoknya lagi. Apa lagi tuan-tuan kalau kita nak melainkan tempat yang macam ni. Saya tengok di sini seakan-akan Al-Azhar Al-Syarif. Seakan-akan. Seperti di Masjid Al-Azhar, tempat pengajian ini. Dan saya menginginkan tempat yang begini kalau ada di tempat kita. Saya menginginkan masjid yang begini ada di Kedah, Darul Aman. Yang masjid negeri, yang mana di masjid tersebut diadakan majlis pengajian seperti di sini. Saya menginginkan demikian. Tapi tuan-tuan telah dapatkan nikmat tersebut. Jangan abaikan. Jangan abaikan perkara tersebut. Ambil peluang betul-betul untuk kita tuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tuntut yang fardu ain. Tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya. Tuntut yang fardu ain itu sangat perlu. Karena ramai di kalangan kita masih lagi kurang dalam ilmu fardu ain. Jadi jangan kita menyebutkan lagi dengan perkara yang lain sebelum kita sempurnakan fardu ain kita. Betulkan dulu cara solat kita. Ketahui dulu tentang bagaimana solat jamaahnya, masbuk dan muafiknya. Tahu berkenaan dengan hukum haidnya, nifasnya, istihadahnya. Tahu berkenaan dengan hukum batal dan sahnya ibadah. Tahu berkenaan dengan apa yang merosakkan hati, apa yang membaikkan ibadah kita dengan hati kita dan hubungan kita dengan Allah dan makhluk. Tahu berkenaan dengan akidah yang patut kita pegangi, Ahlus Sunnati wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kita tahu tentang sifat 20. Tuan-tuan ingat yang belajar sifat 20 ini insya-Allah tidak akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajaran yang pelbagai pada zaman sekarang ini berlaku disebabkan karena kita meninggalkan jalannya orang-orang yang terdahulu. Kita tinggalkan pengajian sifat 20. Kita anggap ini pengajian yang susah dan sebagainya tanpa kita ikuti jalan tadi dengan baik.
maka akhirnya kita mudah pengaruh dengan mana-mana ajaran yang bercanggah dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jangan lari daripada jalan tadi. Nah, lepas tu kita tengok, lepas tu belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada Nabi kita Muhammad. Orang yang belajar tentang Nabi, baca Syama'il Muhammadiyah, baca kitab tentang adab belajar dan sebagainya, orang yang begini mereka akan mentakzimkan syariat Allah Taala. Tuan-tuan perasan tak? Orang-orang yang banyak menghina Rasulullah, orang yang banyak menghina para ulama, orang yang menghina syariat agama Allah Ta'ala adalah kerana mereka tidak mengenal siapa yang membawa syariat tersebut. Siapa susuk tubuh tokoh-tokoh yang berada di dalam agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membawa dan juga mengorbankan diri mereka untuk menyampaikan agama Allah Ta'ala kepada kita. Kerana tak kenal mereka ini. Kerana mereka jadi sombong. Kerana mereka jadi biadab dengan ahlullah, biadab dengan para wali Allah Ta'ala, kerana tak kenal, kerana jahil. Kalau mereka kenal, mereka tak akan mampu mengatakan yang tidak baik kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tuan-tuan yang dirahmati Allah, ambil peluang sungguh-sungguh, ambil peluang sungguh-sungguh untuk kita tuntut ilmu. Dan tempat ini seperti syurga. Masjid Sultan Salahuddin ini seperti syurga. Syurganya di dunia. Bukan saya sebut ni kerana kunci syurga di tangan saya, tidak, kerana Nabi sebut dalam hadis, idza marru bi riyadil jannati farta'u. Kalau kamu lalu di taman-taman syurga, berhentilah. Taman-taman syurga maknanya daripada syurga. Sebab tu kata ulama, kalau kamu ingin melihat di manakah dan dilihat apakah sifatnya ahli syurga, pergilah ke majlis ilmu dan lihatlah orang-orang yang berada dalam majlis tersebut. Inilah sifatnya ahli syurga Allah Ta'ala. Disebut dalam Mustadrak Al-Imam Hakim Naisaburi, ahli syurga setelah mana mereka mendapatkan nikmat yang pelbagai daripada Allah, akhirnya nikmat yang paling besar apa dia? Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka akan mohon kepada Allah untuk bersama dengan para ulama, seperti mana mereka bersama dengan para ulama ketika di dunia di dalam majlis ilmu mereka. Itu yang mereka pohon kepada Allah. Maknanya ahli syurga ini adalah orang yang hati mereka tidak terputus daripada ilmu dan majlisnya, ilmu dan ahlinya. Mereka sentiasa inginkan diri mereka itu berada bersama dengan ahli ilmu dan mahu berada bersama-sama dengan majlis ilmu sepanjang masa. Ini sifatnya ahli syurga yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Mustadrak Al-Imam Hakim Naisaburi. Hadis ini sahih. Kok ada orang tikai pula kata hadis ini sahih ke tak sahih, tu betul ke tu? Hadis ini sahih. Buat elok sikit. Nah, kalau duk pi tikai kita. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Taala jadikan kita di kalangan ahli syurga. Moga Allah Taala sentiasa mencampakkan rasa cinta kita kepada majlis ilmu. Moga Allah Ta'ala beri kesihatan kepada kita sepanjang masa. Dan kesihatan tadi kita gunakan semata-mata untuk kita mengenal Allah, untuk kita hampir kepada Nabi kita Muhammad SAW, untuk kita berkhidmat kepada ilmu dan ahlinya, untuk kita melaksanakan dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah ada rezeki peluang, minggu depan kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.